InsyaAllah kita mulakan majlis pada malam ini dengan ummul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa 'ilma wa sakharna ma'a Dawuda al-jibal yusabbihna wat-tayr wa kunna fa'ilin wa qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz fi surah At-Taubah ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Shadaqallahul azim. Summa min hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala an-nabi man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Rawahu Muslim. Wala haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Amma ba'd. Jadi alhamdulillah, pertama sekali bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas izin dan rahmatnya dapatlah kita bersama-sama melaksanakan salah satu kefarduan yang dituntut ke atas setiap daripada kita, iaitu solat fardu maghrib secara berjemaah. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Ta'ala terima amal ibadah kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tetapkan hati kita dalam keikhlasan. Moga-moga Allah Ta'ala golongkan kita di kalangan hamba yang istiqamah, insya-Allah. Amin. Dan moga-moga semua amal ibadah kita yang kita laksanakan kerana Allah ini menjadikan kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin. Alhamdulillah juga kita rafakkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda kita mensyukuri segala nikmat yang dikurniakan kepada kita, daripada sekecil-kecil nikmat, daripada nikmat yang kita tak perasan hinggalah sebesar-besar nikmat. Khususnya dua nikmat yang sangat berharga dalam hidup kita. Tak ada dua nikmat ni belum tentu kita dapat berada di tempat yang kita duduk sekarang, iaitu nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah. Moga-moga Allah Ta'ala terima segala amal ibadah kita. Moga-moga Allah Ta'ala jadikan hidup kita ini sebagai wasilah untuk kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala permudahkan kita untuk faham tentang agamanya, dan moga-moga juga Allah Ta'ala tetapkan hati kita dalam keimanan. Allah Ta'ala akhiri perjalanan hidup kita ini dengan sebaik-baik keadaan, husnul khatimah, insya-Allah. Sebagai balasan kita berusaha sentiasa memperbaiki diri, tak lain dan tak bukan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi syukurnya kita kepada Allah, moga-moga Allah Ta'ala terima syukur kita dan Allah Ta'ala tambah dengan nikmat yang lain, insya-Allah. Jadi hadirin hadirat kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sekali lagi malam ni dapat kita bersama-sama menghidupkan malam kita, mengisi masa yang ada dengan perkara yang insya-Allah diberkati Allah Subhanahu wa taala. Kita isi dengan sebuah majlis ilmu. Dalam masa yang sama kita niatkan hadir, pertama niatkan iktikaf di rumah Allah Subhanahu wa taala, supaya apa? Supaya setiap saat yang kita luang dalam masjid ini, pada ketika ini, setiap saat diterima Allah Subhanahu wa taala dan dilimpahi dengan pahala-pahala, ganjaran-ganjaran kebaikan.
Amalan yang mudah, paling mudah kita laksanakan untuk menambah amalan, menambah ganjaran pahala kita, salah satunya dengan iktikaf. Duduk di kita dalam masjid, niat iktikaf, imarahkan rumah Allah. Selagi mana kita tak batal wuduk, selagi mana kita tak sibukkan diri dengan urusan dunia, selagi mana kita tetap duduk dalam rumah Allah, selagi itulah setiap saat kita, insya-Allah Allah Ta'ala akan balas dengan ganjaran pahala. Jadi insya-Allah malam ni, dengan setiap saat yang kita luangkan ni, maka sambil-sambil kita mendapat ilmu, sambil-sambil kita berusaha memahami agama Allah, moga-moga setiap saat itu juga Allah Ta'ala berkati dan Allah Ta'ala balas dengan ganjaran kebaikan. Dan dalam masa yang sama juga, tak lain dan tak bukan kita bahaskan sumber kedua dalam syariat Islam, iaitu hadis baginda Nabi SAW, yang mana dengan usaha kita ini, moga-moga Allah Ta'ala kuatkan lagi rasa cinta kita kepada baginda Nabi SAW, sebagai tanda kita mengaku sebagai umat baginda Nabi SAW. Tak ada cara lain dengan cara inilah, dengan cara kita amalkan sunnah, pelajari sunnah, hidupkan sunnah dalam kehidupan seharian kita. Jadi moga-moga dengan cara itulah cinta kita kepada baginda Nabi SAW Allah Ta'ala pupuk dan Allah Ta'ala kembangkan dalam diri setiap daripada kita. Dalam masa yang sama kita mengharapkan bila tibanya masa kita menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala di padang mahsyar kelak, dan disitulah kita mengharapkan salah satu syafaat yang dijanjikan, dan salah satu daripadanya ialah syafaat baginda Nabi SAW. Bila mana ketika itu akan hadir semua umat yang pernah Allah Ta'ala wujudkan di muka bumi ini, maka cara Nabi nak kenal umat dia, dalam sebuah hadis menceritakan Nabi melihat umatnya dengan cara melihat tanda-tanda yang ada pada umatnya, tanda yang bersinar, memancar bersinar, yang keluar daripada anggota-anggota wudu, yang terbaca dari muka, terbaca dari tangan, terbaca daripada kepala dan juga kaki. Maka disitulah Nabi kenal. Jadi bila Nabi kenal, maka peluang kita untuk mendapat syafaat Nabi pun ada, insya-Allah. Jadi bila dah dapat syafaat Nabi, maka kita peganglah bahawa besarlah harapan kita, besarlah peluang kita untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas syafaat baginda Nabi SAW. Jadi setiap masa kita pelajari hadis, maka kita niatkan, moga-moga dengan hadis yang kita belajar dapat kita faham, dapat kita amalkan dalam kehidupan seharian, dapat dekatkan kita dengan baginda Nabi SAW. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebelum terlambat saya mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Moga-moga segala amal ibadat kita di bulan Ramadan yang lalu Allah Ta'ala terima, dan Allah Ta'ala tetapkan kita untuk terus berusaha melaksanakan amal-amal ibadat tersebut, dan moga-moga kita diberi peluang sekali lagi untuk bertemu dengan Ramadan yang akan datang, insya-Allah. Jadi malam ini kita akan sambung perbahasan yang sama-sama kita baca sebelum ini melalui kitab yang disusun oleh Imam Abu Zakaria Yahya Ibn Sharaf An-Nawawi, melalui kitabnya Arba'in Nawawiyah. Okey, yang kalau tak silap kita berada di hadis 27, betul? 27 ke dah terlebih lah? 25. Hari itu banjir, kitab saya tenggelam, tuan-tuan. Tak dapat selamatkan, ambil kembang kitabnya. Jadi saya mencari-cari, ada dua masjid saya guna kitab ni, jadi saya sama-sama mana yang mana 25, yang mana 27. Jadi masjid di sini 25. Dah masuk 25 ke dah habis 25? Masuk 25. Masuk 25. Baik. Jadi kitab yang saya guna sebelum ni semua saya letak dalam tu, catatan semua dalam tu. Dia punya tanda-tanda semua dalam tu. Tadikan Allah balik-balik rumah dah kembang lah. Dah tak boleh buat apa, kalau jemur pun dah keras macam tu lah. Okey, itu lah Allah Ta'ala nak beri teguran. Okey, setiap sesuatu tu ada hikmahnya. Hadis 25. Baik. Hadis berkenaan tentang semangatnya para sahabat dalam mengejar
redha Allah Subhanahu wa taala. Okey, hadis terima kasih yang maklum kan. Jadi dapat kita sama-sama sambung pembelajaran kita tanpa kita melangkau dua hadis. Saya buat persediaan untuk 27. Saya ingatkan maka kita kostan balik 25 insya-Allah. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis 25 daripada sahabat Nabi yang bernama Abi Dzar radhiyallahu anhu. Okey, Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Sebelum ni kita dah bahaskan tentang sahabat Nabi yang bernama Abi Dzar ini yang berasal daripada kaum Al-Ghifar. Kaum Al-Ghifar masa zaman Nabi tu terkenal dengan dia punya budaya dia yang ganas. Ataupun dalam arti kata lain, kalau kita lihat sirah-sirah sahabat, kita lihat balik asal usul Abi Dzar ni daripada puak dia, daripada kaum dia yang dulu terkenal. Dia sebut Al-Ghifar, orang akan ingat ini kumpulan perompak Al-Ghifar pada ketika itu. Okey, jadi ada satu masa sehingga dikatakan di Madinah, siapa yang berani kacau orang puak Al-Ghifar, maka jaga-jagalah dia. Kalau lalu kat kampung Al-Ghifar, orang Al-Ghifar akan cari balik, sebab dia terkenal dengan budaya dia yang agak ganas. Namun sahabat Nabi ini diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya beriman kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asal daripada puak yang terkenal dengan keganasan dan aktiviti yang dahsyat itu, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi salah seorang sahabat yang zuhud, yang mana terkenal dengan, kalau disampaikan hadis daripada Abu Dzar, maka tak lain dan tak bukan hadis itu bertemakan tema zuhud, tema hati yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada orang yang terkenal dengan kekasaran, suka merompak kaum dia lah, puak dia, atas berkat mukjizat Nabi SAW dapat tarik dia jadi sahabat. Bukan sahaja sahabat, malah terkenal dengan sifatnya yang zuhud. Dan bila kita kaji hadis yang perawinya nama asal Abu Dzar, maka hadis itu, kalau kita nak cari hadis berkenaan tentang hati, nak cari hadis yang boleh buat kita motivasi, muhasabah, maka sesuai kita ambil hadis-hadis yang disampaikan oleh Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Itu sebut sedikit berkenaan tentang sahabat Nabi yang bernama Abi Dzar. An Abi Dzar radhiyallahu anhu aidan. Okey, juga anna nasa min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya ada seorang manusia, nasa, ada seorang manusia, ada seseorang daripada golongan sahabat ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini Abu Dzar yang menceritakan kepada kita di mana suatu ketika salah seorang daripada kelompok sahabat Nabi datang berjumpa dengan Nabi dan bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini menunjukkan budaya sahabat dalam berlumba-lumba, menambah amal ibadat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu buktinya hadis ini. Jadi dia suka berlumba menambah amal ibadat, jumpa dengan Nabi, bertanyakan dengan Nabi. Dan bila sebut sahabat maka kita boleh terlintas di kepala kita tiga perkara. Yang dimaksudkan dengan sahabat di sini bukanlah teman rapat, bukanlah teman akrab, bukanlah teman baik. Akan tetapi dalam ilmu hadis, bila sebut sahabat, maka ada tiga perkara. Yang pertama, mereka yang berjumpa dengan Nabi. Yang kedua, mereka yang beriman dengan Nabi. Yang ketiga, mereka mati dalam keadaan Islam. Itu tiga syarat untuk digelar sebagai sahabat. Sebab tu kalau kita sebut, kadang-kadang kita jumpa Sayyidatina Aisyah, kita pun sebut juga sebagai sahabat. Bukan sahabat tu menunjukkan Sayyidatina Aisyah tu kawan rapat Nabi, bukan. Sebab dia termasuk dalam tiga kelompok ni tadi. Jumpa dengan Nabi, beriman dengan Nabi, dan matinya beliau dalam keadaan Islam, barulah dikira sebagai sahabat. Dan Nabi sebut dalam hadis Nabi, khairul qurun qarni, sebaik-baik kurun, sebaik-baik masa, sebaik-baik zaman, qarni, zamanku. Sebab apa? Sebab Nabi ada sumber utama Islam
Nabi SAW. Ada masalah tentang solat, masalah tentang zakat, masalah tentang taharah, rujuk terus kepada baginda Nabi SAW. Dan Nabi kata apa? Summa yanalu lahum. Kemudian lepas zaman aku, bila Nabi dah tak ada, zaman yang terbaik zaman sahabat yang selepas Nabi SAW. Sebab apa? Sebab para sahabat banyak berdamping dengan Nabi saat Nabi masih hidup, dan ilmu-ilmu yang ditinggalkan oleh Nabi masih segar dalam ingatan para sahabat, dan para sahabat yang ada itulah dijadikan rujukan oleh umat-umat Islam. Yang mana ketika itu Islam mula berkembang, bukan sahaja di tanah Arab, malah berkembang terus keluar daripada tanah-tanah Arab, mula masuk ke dalam Eropah, mula masuk ke Spanyol dan seterusnya, masuk. Jadi ramai orang-orang Islam yang bukan Arab ketika itu mencari sahabat-sahabat Nabi dan bertanyakan tentang hukum hakam yang mereka tak jumpa dalam nas-nas. Itu kelebihan sahabat. Jadi 3, berjumpa dengan Nabi, beriman dengan Nabi, mati dalam keadaan Islam. Ada yang jumpa dengan Nabi, dia tak beriman dengan Nabi. Contohnya Abu Lahab. Nama ada dalam Al-Quran, Abu Lahab. Tabat syada Abi Lahabi wa tab. Pakcik baginda Nabi SAW. Ada riwayat kata Nabi jarang baca surah tu, sebab cerita pasal pakcik baginda Nabi SAW terkenal dengan akhlak mulia. Pasti dia akan rasa adab dia dengan pakciknya. Namun disebut dalam Quran, maka Nabi kena akun, menceritakan tentang pakcik baginda Nabi Abi Lahab. Kemudian ada juga Abu Jahal, dan yang lain-lain lah. Berjumpa dengan Nabi dah cukup satu syarat dah. Boleh tak panggil sahabat? Tak boleh, sebab tak cukup lagi 2. Dia tak beriman dengan Nabi, bukan setakat tak beriman, bergaduh dengan Nabi, menghina Nabi, memandang rendah pada Nabi. Nabi tengah solat paling taik pun ada, memulaukan Nabi. Macam kalau kita tengok sirah dekat Mekah, Nabi kena pulau nak beli, bukan setakat Nabi, orang yang ikut Nabi, ahli keluarga Nabi nak beli makanan, semua kena pulau. Itulah peristiwa-peristiwa sebelum hijrah Nabi daripada Mekah ke Madinah. Sebab tu kalau kita dalam keadaan yang orang kata down, tengah diuji dengan dugaan yang kuat daripada Allah, maka sumber yang kita boleh rujuk sebagai motivasi kita tak lain dan tak bukan baginda Nabi SAW. Sebab Nabi ujian dia lagi dahsyat. Nabi ni kekasih Allah SWT, tempatnya dijamin syurga oleh Allah. Tapi Nabi diberikan dugaan yang kalau kita lihat sangat dahsyat. Ayah Nabi tak ada, mak Nabi tak ada. Bila dah dapat dakwah, ada isteri, anaknya pula Allah Ta'ala ambil satu persatu. Jadi itu dugaan yang kalau kita lihat, kalau kena kat kita, belum tentu kita kuat. Tapi Nabi SAW dapat terima semua itu kerana Nabi yakin itu semua ketentuan Allah dan pasti ada hikmahnya. Jadi kalau rasa down, stres, rujuklah kita punya idola kita baginda Nabi SAW. Itu bila sebut sahabat, ada 3 ciri-ciri yang tersebut. Baik, maka di sini menceritakan ada salah seorang daripada kalangan sahabat Nabi datang kepada Nabi. Qalu lin Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, zahaba ahlud dusur bil ujuri. Telah datang ahlud dusur. Ahlud dusur ni adalah sahabat-sahabat yang mempunyai harta. Sahabat-sahabat di kalangan sahabat-sahabat yang ada harta lah, yang berkemampuan, yang hartanya banyak. Orang-orang senang lah, tapi dia sahabat, kalangan sahabat. Yang datang dalam hadis ni, yang bertanya pada Rasulullah ni, orang yang sahabat yang bukan di kalangan sahabat yang berharta. Jadi dia tanya, dia cakap kepada Rasulullah, kira macam dia mengeluh lah. Mengeluh pada Rasulullah, ya Rasulullah, biasanya datang ahli dusur, sahabat-sahabat yang berharta, bil ujuri, dengan ujur hasil harta mereka. Ujrah, ajrun, balasan ataupun ganjaran, harta yang banyak. Datang kepadamu ya Rasulullah, mereka yusalluna kama nusalli, mereka solat sama macam kami solat. Wa yasumuna kama nasumu, dan mereka berpuasa seperti mana kami berpuasa. Wa yatasaddaquna amwalihim, namun mereka dapat melakukan sedekah, mereka dapat melakukan infak dengan amwalihim, dengan harta-harta yang mereka ada.
Dekat sini poin yang inilah yang sahabat tadi ingin mengeluh kepada Nabi. Sebab apa? Sebab dia rasa insecure, dia rasa macam ada yang kurang. Dia solat, orang-orang sahabat-sahabat yang ada harta ni solat seperti mana sahabat-sahabat yang tak ada harta ni solat. Ganjarannya sama, usahanya sama. Namun ada satu poin yang mana mereka rasa mereka kalah sebab mereka tak ada harta nak sedekah seperti mana ahli dusul tadi, sahabat-sahabat yang banyak harta. Kita maklum ada sahabat yang terkenal dengan kekayaan. Contohnya Sayyidina Uthman bin Affan. Kalau kita pergi Madinah tu nampak lagi bangunan Sayyidina Uthman bin Affan. Ada lagi sampai sekarang bangunan hotel. Kemudian Abdurrahman bin Auf, pun sahabat yang terkenal dalam ilmu berniaga, banyak hartanya. Dan sahabat-sahabat lain yang banyak harta. Jadi ini salah satu keluhan daripada sahabat yang susah. Jadi dia rasa terancam. Sahabat-sahabat yang kaya ni solat macam kami, puasa macam kami, tapi mereka dapat nilai tambah, mereka dapat pahala lebih. Kerana apa? Gara-gara mereka dapat bersedekah amwalihim, dengan harta-harta mereka. Jadi sahabat yang susah ni membayangkan sahabat yang ahli usul tu, dia dapat pahala tambahan. Dalam masa yang sama, sahabat yang susah ni nak buat tak boleh sebab terhalang dengan halangan harta yang tak banyak. Qala, maka jawab Nabi SAW, qala awalaysa qad ja'alallahu lakum matasaddaqun, bukankah Allah Ta'ala dah jadikan kepada kamu matasaddaqun, banyak perkara yang boleh kamu sedekahkan. Maksudnya Nabi nak tegur balik sahabat tadi, Nabi nak ajar balik kepada sahabat tadi tentang sedekah. Sedekah ini kalau ada harta boleh sedekah dengan harta, tak ada harta nak sedekah juga ada caranya. Maka Nabi ajarkan, bukankah Allah Ta'ala dah jadikan kepada kamu pelbagai cara untuk bersedekah. Inna bikulli tasbihatin sadaqah, sesungguhnya dalam setiap tasbih adanya sedekah. Dalam sedekah, dalam tasbihnya kamu nak sedekah duit tak ada, tapi keinginan kamu nak sedekah itu dengan cara perbanyakkan tasbih. Ikhlasnya kamu itu tasbih kerana Allah, mengharapkan ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah Allah Taala akan balas dengan malah Allah Ta'ala mampu untuk balas ganjaran yang sama macam sedekah gunakan harta atas kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inna kulli tasbihatin sadaqah, banyakkan tasbih pun dikira sebagai sedekah. Wa kulli takbiratin sadaqah, setiap takbir kamu yang kamu takbirkan itu pun niat sedekah, boleh juga dapat pahala sedekah. Wa kulli tahmidatin sadaqah, dan setiap tahmid, alhamdulillah, lafaz syukur daripada mulut kita pun, kalau kita niat sedekah, boleh dapat pahala sedekah. Wa kullu tahlilatin sadaqah, dan dalam setiap lafaz tahlil pun ada namanya ganjaran sedekah. Ada peluang nak dapat ganjaran sama taraf macam kita sedekahkan harta kita. Jadi kat sini kita boleh nampak pada awal jawapan Nabi ni ada 4 kalimah yang lazim dalam hidup kita. Tasbih subhanallah, takbir Allahu akbar, tahmid alhamdulillah, tahlil la ilaha illallah. Ulama mengatakan ini sebagai istilahnya al-baqiyatu as-salihat, amalan-amalan yang ganjaran dia besar. Al-baqiyatu as-salihat, 4 perkara ini yang mana bila kita lazimkan zikir dengan 4 perkara ini, maka ada ganjaran istimewa yang Allah Ta'ala kurniakan. Tasbih adalah cara kita menyucikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada sebarang kelemahan, sebarang kekurangan. Tasbih subhanallah, maha suci Allah. Dalam ayat Al-Quran bila kata ada orang-orang bukan Islam mengatakan Allah itu ada anak, maka dalam ayat Al-Quran balas subhanallah, subhanak. Wa qalu ittakhazallahu walada, ayat dalam surah Al-Baqarah disebut wa qalu ittakhazallahu walada subhanak.
Mereka berkata Allah Ta'ala itu ada anak. Dijawab dalam ayat itu, Subhana, Maha suci Allah. Allah Ta'ala tak berhajat kepada anak. Allah Ta'ala tak ada anak. Allah Ta'ala tak dilahirkan, malah tak melahirkan. Jadi bila ada tumahan-tumahan yang cuba untuk meletakkan kelemahan kepada Allah, kita balas dengan tasbih, Subhanallah. Ada yang mengatakan tentang menyamakan Allah dengan makhluk. Macam-macam kita jumpa sebelum ni dekat media sosial. Ada yang kata Allah Ta'ala ni, dan orang tu lah yang kata, dia kata Allah Ta'ala ni makhluk halus. Dia kata kerana apa? Kerana dia kurang faham tentang istilah-istilah makhluk halus. Tak boleh samakan Allah dengan makhluk. Allah itu Khaliq, pencipta. Makhluk tu kita yang dicipta. Okey. Ada juga yang sebelum ini yang sangat dahsyat, sangat dahsyat kesnya di kalangan Johor, dekat Johor ni lah. Sampai ada sekali tu saya dipanggil seminar tentang ajaran sesat, dan disebut dalam tu ada ajaran sesat yang diasaskan melalui produk Shihab yang minum air kan, Shihab. Kan tersebar video, ada pengikut dia kata, dia katalah orang yang sebilah teruk, dia punya tomahan dia tu agak mengaibkan. Dia kata apa? Rasulullah itu adalah Allah. Dah pening lah. Dia kata Rasulullah itulah Allah. Dia kata Rasulullah tu dia tak ada kemaluan kerana dia tak melahirkan anak. Sampai begitu sekali dakwaan mereka. Malah dengan yakin lagi. Dia kata kalau orang Malaysia tak faham, boleh tanya dengan kami boleh jawab. Viral dekat TikTok. Yang sedihnya ada dua video. Satu video dewasa, satu video lagi video remaja. Budak-budak remaja belasan tahun pun cakap benda yang sama. Jadi bila perkara-perkara begitu berlaku, kita dengar, terdetik dalam hati kita nafikan dengan kalimah Subhanallah. Subhanallah, Allah Ta'ala terpelihara daripada sebarang kekurangan. Disamakan dengan makhluk, maka itulah kekurangan. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala Maha Sempurna. Allah Ta'ala lah yang menciptakan makhluk. Jadi kenapa kita nak samakan pencipta dengan yang diciptakan? Sedangkan kita ni banyak kelemahan. Allah Ta'ala itu Maha Sempurna dan tak perlu dibahaskan. Jadi banyak tumahan tentang orang-orang yang bukan Islam cuba menjatuhkan Islam dan macam-macam yang kita dengar. Maka dengan tasbih lah caranya nak kuatkan akidah kita. Sebab tu dalam hadis yang lain ada Nabi sebut Subhanallah walhamdulillah tamla'ani ma bainas sama'i wal ard. Kalimah subhanallah, alhamdulillah, dua ni kalau kita faham maksud dia, ganjaran dia umpama kita beroleh apa yang ada antara langit dengan bumi. Sebab apa? Sebab nak melibatkan akidah. Subhanallah, kita yakin Allah itu Maha Sempurna. Alhamdulillah, kita mensyukuri segala nikmat Allah, menjadikan kita makhluk yang tawaduk, makhluk yang mengakui kelemahan diri, yang mensyukuri setiap nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Melibatkan akidah. Walaupun lafaznya biasa, kita daripada kecil dah dilatih Subhanallah, Alhamdulillah, Wala ilaha illallah, Wallahu Akbar. Lepas solat pun kita amalkan juga, dan disebut sebagai zikir Fatimiyah. Subhanallah, Walhamdulillah, Allahu Akbar. 33 kali. Yang Nabi suruh anaknya Sayyidatina Fatimah perbanyakkan baca, supaya dapat tenangkan hati Fatimah ketika itu, dan diamalkan dengan kita dalam solat kita. Maka itu disebut sebagai, ulama kata, al-baqiyatu as-salihat. Banyak besar ganjaran dia. Dan juga begitu juga takbir. Takbir kita membesarkan Allah. Dalam solat ada takbir. Malah solat kalau takbiratul ihram kita tak ada, solat kita tak sah. Nak kaitkan takbir dalam kehidupan kita. Penting takbir dalam kehidupan kita. Takbiratul ihram, rukun yang kedua, rukun yang ketiga. Kamu ditegak, dua niat, yang tiga takbiratul ihram. Kena ada. Okey, membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang paling suka takbir ni waktu bila? Waktu raya. Suka sebab apa? Sebab dah tak perlu puasa. Suka sebab apa? Sebab nak raya haji, nak berkorban. Jadi orang Islam ni bila disebut dua hari raya ni, maka berhaklah kita untuk bergembira. Sebab tu kita tak boleh puasa hari raya pertama, Aidilfitri, dan hari Tasyrik. Okey.
Sebab itu sebagai nak kita menggembirakan hati kita. Raya pertama tak boleh nak puasa, raya kedua boleh puasa. Okey. Takbir. Wa kulli tahmidatin sadaqah. Sama macam yang dibahaskan tadi, setiap tahmid kita pada Allah, kita tanda kita mensyukuri nikmat Allah pun dikira sebagai sedekah. Wa kulli tahlilatin sedekah. Ada setiap tahlil la ilaha illallah itu pun dianggap sebagai sedekah. Okey. Tahlil ni kadang ada yang bahaskan tak boleh nak buat tahlil, tahlil arwah tak boleh nak buat. Tahlil arwah ni Nabi tak buat, kita tak boleh nak buat. Banyak perbahasan ni sangat popular. Jadi kita buat sebagai usaha kita, usaha kita dalam kita meraihkan saudara kita yang dah tak ada. Dia dah tak ada, dia dah tak boleh nak buat amalan. Dia dah tak ada, amalan dia dah terputus. Dia masa dia dah tak ada, terpisahnya dia, nyawa dia berhenti tu, amalan dia dah tak ada. Solat dia dah tak wajib, puasa pun dah tak wajib, dah tak boleh buat amalan. Jadi kita nak doakan dia cara macam mana? Kita buatlah tahlil. Sebab apa? Dalam tahlil tu kita ada doa, kita ada baca Yasin, kita ada zikir, ingat Allah. Jadi bila semua itu kita buat ikhlas kerana Allah, maka dalam doa tahlil itulah yang kita aminkan, wa ausil wa taqabbal ma qara'nahu minal Qur'anil azim. Lebih kurang macam itulah doanya. Yang mana maksudnya, ya Allah, sampaikanlah pahala yang kami bacakan ini daripada tahlil kami, daripada tahmid kami, takbir kami ini, sampaikanlah pahala ini kepada arwah si mati. Moga-moga dimudahkan urusannya di sana. Bukannya nak menunjukkan amalan itu sesat, bukan. Tapi itu menunjukkan kita punya usaha. Okay, bila tak kena dekat keluarga kita, kita nampak macam tak penting. Tapi bila ada ahli keluarga kita dah tak ada, kita rasa kita nak buat sesuatu untuk ahli keluarga kita. Dan salah satu caranya, kita bacakan tahlil untuk dia, bacakan Yasin, sedekahkan tahlil untuk dia. Moga-moga mudahlah urusan dia dekat alam sana, alam kubur. Okey. Jadi 4 perkara ni Nabi mulakan dengan 4 ni. Sebab apa? Sebab ia mudah, tak memerlukan duit. Sebab yang mengeluh ni sahabat yang tidak berharta, hartanya tak sebanyak ahli dusun. Ahli dusun ni kaya raya lah. Okey, wa kulli tahlilatin sadaqah. Kemudian kita sambung, wa amrin bil ma'rufin sadaqah. Mengajak kepada kebaikan pun boleh mendapat pahala sedekah. Ajak kepada kebaikan. Okey, berdakwah dalam masyarakat, mengajak kepada kebaikan, mengajak untuk mengamalkan sunnah baginda Nabi SAW, mengajak untuk mendekatkan diri ke rumah Allah, ke majlis-majlis ilmu, mengajak kepada kebaikan, kita ikhlas kerana Allah, boleh dapat pahala sedekah. Sebab tu biasa kalau nak mula saya akan bacakan hadis. Nabi sebut man dalla ala khair, siapa yang mengajak kepada kebaikan, falahu mislu ajrin fa'ili, maka dia pun akan dapat ganjaran yang sama macam orang yang dia dakwah tu buat kebaikan. Contohnya saya ajak adik saya sedekah. Dia sedekah dapat pahala sedekah, saya pun boleh dapat pahala yang sama atas dia sedekah sebab saya yang ajak dia. Itu cara mudah nak mendapatkan pahala. Sebab tu perbanyakkan ajak kepada kebaikan, perbanyakkan ajar kepada orang. Sebab Nabi pun dah sebut dalam hadis yang lain, iza mata ibni Adam in qata'a amalahu illa min salas. Matinya anak Adam, maka akan terputus segala amalannya melainkan 3. Yang pertama, al-ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang diajar dan dimanfaatkan orang. Sebab tu kalau ada peluang kita nak mengajar, kita ajar. Walaupun semudah-mudah perkara yang dapat mengajak kepada Allah, kita ajar orang tu amalkan, insya-Allah dia akan menjadi amal jariah untuk kita. Kita ajar dia buat. Dia ajar pula orang lain buat. Maka dia akan jadi seolah-olah MLM. Dia jadi sistem MLM, mengalir. Selagi mana orang buat, dia akan dapat pahala. Okey. Kemudian doa anak yang mendoakan ibu bapanya yang meninggal dunia pun boleh bersambung kepada si mati. Dan yang ketiga, harta yang disedekahkan, wakaf, infak. Selagi mana harta itu digunakan atas kebaikan, maka si mati pun boleh mendapat ganjaran pahala. Okey.
Jadi ajak kepada makruf, perkara yang baik pun boleh mendapat pahala sedekah. Wan nahyi 'anil munkar sedekah. Tak mampu nak ajak kebaikan sebab kita segan, kita pun berdosa. Nak ajak baik, orang akan lekehkan kita. Macam mana cara lain kita boleh buat? Nahyu 'anil munkar. Kita halang daripada berlakunya kemungkaran, sedekah. Boleh dapat sedekah. Orang nak buat jahat, kita halang dia. Kawan kita plan nak rompak rumah, kita dengar. Kita tak mampu nak ajak dia kepada kebaikan. Sebab kita pun lebih kurang kita kalau kita ajak dia pun dia tak percaya. Ya je kau ni ajak kau pun lebih kurang aku kan. Jadi tak mampu nak dakwah kepada kebaikan, halang dia daripada melakukan kemungkaran. Dengar dia nak rompak rumah, halang dia, tahan dia. Nabi sebut dalam hadis yang lain, tolonglah saudara kamu zalim atau mazlum. Tolonglah saudara kamu yang zalim dan juga yang dizalimi. Sahabat tanya, ya Rasulullah, yang mazlum, yang dizalimi itu biasa, kita tolong dia sebab dia dizalimi. Yang zalim tu macam mana kita nak tolong dia, ya Rasulullah? Adakah kita tolong dia buat apa perkara yang zalim yang dia nak buat? Nabi terangkan, yang zalim tu cara nak tolong dia, ittakhaz fawqa yadayhi. Ittakhiz fawqa yadayhi. Ambillah atas tangan dia. Maksudnya bila nak buat zalim tu, kita tahan tangan dia daripada buat kezaliman. Kita ajak dia, kita nasihat dia, kita bawa dia kepada kebaikan. Larang dia daripada kemungkaran, kezaliman yang dia nak buat. Itulah yang dimaksudkan Nabi bantu orang yang zalim. Kita buat begitu pun boleh dapatkan pahala sedekah. Wa fi bud'i ahadikum sedekah. Dan setiap daripada bud'i, aurat, dan pada aurat salah pun ada sedekah. Okey. Dan dalam aurat daripada kamu pun sedekah. Malah Nabi sebut. Okey, malah Nabi sebut. Dan setiap aurat yang ada pada kamu pun, kalau kamu tunaikan pada haknya pun boleh dapat sedekah. Dekat poin inilah yang sahabat macam pelik. Kalau yang tadi tu tahmid, apa semua tu zikir. Ajak amal ma'ruf nahi munkar, itu perkara yang orang kata soleh, yang baik. Tiba Nabi sebut pula wa fi bud'i ahadikum sedekah. Kalau tengok maksud dekat bawah tu, dan pada aurat kemaluan salah seorang kamu itu pun ada sedekah. Maka sahabat terkejut. Dekat kemaluan pun ada sedekah, dekat aurat pun ada sedekah. Ya Rasulullah, ayatini ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Adakah kami mendatangi isteri-isteri kami pun kami dapat pahala, ya Rasulullah? Qala ara'aytum law wada'aha fi haram akana alaihi wizrun wa kadzalika idza wada'aha fi halal kana lahu ajrun. Maka Nabi menjawab, kalau kamu letak kemaluan kamu pada bukan tempat dia, maka itu haram. Kalau bukan ahli rumah kamu, bukan isteri kamu, kamu tunaikan atau kamu letakkan bid'un tadi, kemaluan kamu, maksudnya melakukan hubungan yang dilarang, maka haram hukumnya. Haram, dosa besar, dapat dosa. Okey, malah sebaliknya, kalau tunaikan pada haknya, kamu datangi dia pada waktu-waktu yang kamu ingini dalam keadaan yang dibolehkan, maka itu adalah halal dan setiap daripada itu pun dapat pahala sedekah. Kana lahu ajrun. Itulah yang diterangkan oleh baginda Nabi SAW. Rawahu Muslim, riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitabnya Sahih Muslim. Jadi itu yang Nabi ajarkan kepada sahabat tadi. Sebab Nabi tahu sesusah-susah sahabat yang tanya tu, walaupun dia tak ada harta, pasti dia ada isteri, pasti dia ada keluarga. Jadi dia tak mampu nak sedekah, dia tunaikan tanggungjawab dia, dia datangi orang rumah dia, datangi ahli rumah dia, tunaikan hak dia, malah gunakan bid'un tadi, aurat mereka itu, tunaikan hak, itu pun Allah Ta'ala berikan ganjaran sedekah. Maka disebutkan dalam hadis ini, bila sahabat dengar, sahabat yang susah itu dengar, rupa-rupanya banyak cara yang Allah Ta'ala sediakan untuk kita dapat ganjaran pahala. Maka tak ada beza, tak ada beza pun orang yang kaya, orang yang susah. Yang penting niat nak buat amalan itu, selagi mana niat ikhlas kerana Allah, dibuat pula kena dengan caranya, maka insya-Allah akan dapat pahala. Namun buat kerana Allah tapi tak kena cara, tak dapat pahala, malah tak dibenarkan dalam Islam. Contohnya macam mana?
Dulu ada istilah Robin Hood. Robin Hood, dia curi harta orang kaya yang jahat, dia kumpul, dia bagi dekat anak yatim. Nampak macam bagus menjaga kebajikan anak yatim, orang susah, tapi dia gunakan dengan cara mencuri daripada harta orang kaya yang jahat. Walaupun orang kaya itu jahat, curi harta dia tak dibenarkan dalam agama kita. Maka niat tidak menghalalkan cara. Niat yang kena, cara yang buat kena panduan Islam, maka itulah yang akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita boleh rujuk maksud yang ada dekat bawah seperti yang telah saya bahaskan tadi. Okey, kemudian boleh lihat muka surat sebelah pun ada juga yang menceritakan huraian tentang apa yang Nabi ceritakan. Keterangan. Katanya baginda Nabi SAW, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu, ketahuilah adalah syahwat jima' dan setubuh itu syahwat yang disukai oleh nabi-nabi dan orang-orang yang soleh. Kemudian berkata mereka, sesungguhnya perkahwinan ini mempunyai kemaslihatan yang banyak pada dunia dan agama, seperti menutup mata daripada pandangan yang haram, melawan syahwat daripada zina, dan beroleh anak cucu yang mana dengan dia disempurnakan keramaian dan kemakmuran dunia. Kata mereka lagi, adalah tiap-tiap syahwat yang mendatangkan kesah kepada hati dikecualikan syahwat jima' ini, maka tipislah hati daripadanya. Maka kalau tunaikan tunaikan syahwat itu pada tempatnya, pada yang dibolehkan dalam syarak, maka itu akan mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak kelebihan tu, kelebihan mendirikan rumah tangga, banyak juga tu. Untuk nasihat pada diri saya sendiri juga lah. Moga-moga dimudahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini antara kelebihan orang-orang yang ada keluarga, ada isteri. Maka setiap amalan itu akan diberi ganjaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi niatkan buat sesuatu itu kerana Allah. Nikahnya itu kerana Allah. Sebab apa? Sebab kalau isteri menyiapkan suaminya untuk solat tahajud, namun isteri tak dapat nak solat tahajud, isteri pun akan dapat pahala tahajud seperti mana yang suami buat. Dia kejut suami dia bangun malam, sediakan sejadah, sediakan kain pelikat, sediakan baju semayang. Kemudian isterinya tu tak dapat nak solat jemaah sekali tahajud, tapi dia usahakan siapkan sarapan pula untuk suami, siapkan suami nak pergi kerja. Maka setiap yang dia buat itu akan dapat pahala seperti mana suami solat tahajud tadi. Kelebihan yang Allah Ta'ala bagi dalam situasi rumah tangga. Jadi itulah, kalau ada yang resah gelisah, tak dapat infak dengan harta, banyak lagi cara yang Nabi ajarkan kepada kita yang boleh dapatkan pahala infak. Jadi ada pun kalau kita nak bersedekah, janganlah tunggu kita ada harta baru kita nak sedekah. Sebab kalau kita tunggu tak sampai-sampai masa, maka tak sedekahlah kita. Jadi nak sedekah ikut kemampuan kita. Mana yang ada kita sedekah, insya-Allah Allah Ta'ala terima, Allah Ta'ala akan balas dengan kebaikan. Malah kalau ada rezeki kita, Allah Ta'ala akan lipat gandakan lagi rezeki kita. InsyaAllah kita yakin dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana Allah Ta'ala tahu apa yang terbaik untuk hamba-Nya. InsyaAllah selesai hadis 25. Alhamdulillah, mudah-mudahan dapatlah kita amalkan, kita fahami dan kita sebar-sebarkan yang dekat dengan kita. Niatkan untuk kita sama-sama hidupkan sunnah baginda Nabi SAW. Tutup dengan sedikit doa. Alhamdulillah, sami'ani minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila siratikal mustaqim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.